Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala nikmat yang banyak yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat kita boleh hadir majlis ilmu dan sebagainya. Sama-sama kita berdoa supaya kita sentiasa menjadi orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita guna nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita untuk melakukan amal soleh. Itu adalah sebahagian daripada kaedah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah untuk hari ini kita akan sambung ayat 25. Seperti biasa, sebelum kita teruskan kepada syarahan ataupun huraian, sama-sama kita mula dengan kita baca insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala innama ittakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط فقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد. ولوطا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد. من أحد من العالمين. ما سبقكم بها
من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على قوم المفسدين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين صدق الله العظيم الله ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين الشاكرين. Alhamdulillah kita dapat baca beberapa ayat pada pagi ini. Kebanyakan ini menyentuh tentang kisah Nabi Ibrahim AS, kemudian juga Nabi Lut AS. Kita masih lagi bicara tentang ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah berlaku dan pertemuan disebut dalam mukadimah surah ini, di mana kita lagu-lagu manufung akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara orang yang paling banyak sekali diuji oleh Allah Taala ialah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kita dah bicara bahawa ini sebahagian daripada suatu ujian Allah Taala yang berlaku di kalangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kita start dengan Nabi Nuh, satu ujian yang begitu besar, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala 950 tahun, tapi dakwah mereka tak diterima kecuali beberapa golongan saja. Kemudian ini insyaAllah kita akan sambung balik tentang ujian yang telah tunjuk. Yang kedua ialah berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Maknanya cita-cita macam ni tak tahu semua Ibrahim jadi satu pengajaran untuk kita lah. Dalam dunia ni lagu-lagu mana kita akan diuji. Hatta para anbiya alaihi wassalam yang begitu hebat iman mereka juga diuji begitu dahsyat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kata lain, ujian Tuhan ini adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Ayat yang ke-24 yang kita bicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim AS dia berdepan kaum dia. Nabi Ibrahim, tuan-tuan semua, satu dosa yang berlaku dalam kehidupan dia, di mana dia bertemu dengan
satu gergasi dunia. Seorang diri bawa Islam, bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala, bertembung dengan satu gergasi dunia, raja yang begitu hebat yang menentang dunia untuk dunia pada masa itu. Bayangkanlah tentu semua seorang diri kan. Seorang diri dakwah supaya tinggal berhala, tinggal penyembahan manusia kepada penyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan bukti-bukti yang berbagai-bagai, dalil-dalil yang cukup. Kalau benar-benar orang itu nak beriman kepada Allah Ta'ala, sudah cukup untuk bawa dia kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia orang ini tentu semua raja yang ada pada masa itu, Namrud ataupun sebagainya, dan pemimpin dia orang lah. Okay. Dia apabila berdepan dengan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi ni, dia berdakwah, dia bawa hujah, dan dia bukan paksa orang, dia bukan tindah orang, dia bukan apa dia ni tegar orang supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia mari membawa bukti dari dalil ke semua. Itulah kita orang Islam ni, kita dakwah orang bukan kita nak paksa orang, kita nak supaya dia terima dalam keadaan redha. Sebab itulah kita kemukakan hujah, kita kemukakan dalil dan sebagainya kan. Dia tak sendiri dia punya pasal, terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Nabi Ibrahim pun gitu juga lah. Tapi masalahnya dia orang ni, dia bukan sekadar berdebat tolak Nabi Ibrahim AS, tapi sampai peringkat dia buat satu benda yang di luar peri kemanusiaan. Sampai peringkat isytihar pada dia ni bunuh Nabi Ibrahim AS atau bakar. Nak cerita tu semua teruk dunia ni ataupun orang zalim dari dunia ni berdulu lagi. Dia sanggup buat benda-benda yang bukan-bukan kepada pujuan-pujuan Islam, para anbiya dan sebagainya. Hatta kadang-kadang di luar peri kemanusiaan. Dalam ayat ni dia dua kali dia sebutkan illa anqalu qtuluha sebelumnya. Pertama sekali minta apa dia ni bunuh Nabi Ibrahim AS. Nak menyekat dakwah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, maka di antara dia buat ialah macam mana nak perapuh Nabi Ibrahim. Dua bentuk cadangan, sama ada bunuh, bakar, yang kedua ialah bakar. Tapi Allah Ta'ala fa'anjahu Allah minan nar, Allah Ta'ala selamat dia daripada api lah. Dan ceritanya lagu-lagu mana manusia walaupun tekad macam mana sekalipun, kalau tak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benar takkan baku. Nabi Ibrahim seorang tinggi lah. Mana yang kita belajar kan, dia bakar, dia penuh dengan apa dia ni binatang, apa dia ni kayu-kayu ke apa semua kan. Bakar yang begitu panas apa peringkat, kena apa dia ni dikatakan apa dia ni kena lontar dengan bidah kita bang. Tapi masuk dekat, rapat sangat apa dia ni panas sangat. Api yang disediakan untuk bakar Nabi Ibrahim AS. Tapi tentu semua kerja Tuhan ni mengatasi kehendak manusia. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kan Allah tak selamat dia kan. Sini dua perkara kita kata, ada tiga perkara kita. Pertama sekali maknanya orang Islam, orang jual ni lagu-lagu mana pun Allah tak akan tolong, dia akan bantu dia. Tak dunia ataupun dia di akhirat. Yang kedua pula ialah Allah Ta'ala Maha Kuasa, Tuhan boleh buat segala-galanya. Benda yang menjadi kelaziman, tapi di luar kelaziman Tuhan boleh buat. Macam api kan. Api tabiat dia membakar kan, tapi tiba-tiba tak jadi membakar, jadi sejuk. Nabi Ibrahim AS, kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah Ta'ala perintah kepada apa? Kepada api ini supaya jadi sejuk. Ini semua kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Benda-benda yang berlaku itu adalah sebagai tanda bukti kepada orang bagaimana kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu orang terus benda yang berlaku depan dia, apatah lagi benda pelik. Benda ni menyebabkan mendorong dia supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang hati dia tak semua, tak sedia menerima kebenaran, walaupun depan dia tu banyak perkara, mana kita bicara ni lah. Allah Ta'ala suruh tengok macam mana kejadian dia, bagaimana kebinasan umat dulu ke apa semua kan. Kalau benar-benar dia ada hati untuk tunduk pada kebenaran, dia akan tunduk. Sebab tu Tuhan kata sini, sebenarnya benar-benar tanda-tanda tadi, dia hanya sekadar apa dia ni, bukti kebenaran bagi orang yang beriman. Bagi beriman dia tengok benar tu cukup untuk bawa dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah saya kutub rahimahullah Ta'ala kata, Innal khariqah la tahdi al-qulub al-jahidah. Benar-benar luar biasa kalau berlaku
Kalau nampak depan pun dia tidak akan beri petunjuk kepada hati-hati yang ingkar. Betul tak? Kalau orang beriman dia tengok rezeki, oh dia rasa Tuhan. Tapi bagi orang yang tak hati kerah kekau mulai bagi dah, ataupun hati yang Tuhan keri dah, mari depan tengok benda pelik-pelik pun tak jadi gabung dia. Macam kisah Nabi Ibrahim AS. Sepatutnya maknanya tak terbakar, tak boleh nak bunuh ke pun, itu benda pelik. Kalau mana kan? Tapi gitulah bagi orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, dia rasa tak ada apa satu. Tapi bagi beriman kepada Allah Ta'ala, dia benda dia kata rasa inilah sebahagian pada kuasa Allah Ta'ala yang Tuhan tunjuk. Maksudnya kata inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Itulah sebahagian daripada tanda-tanda Allah Ta'ala tunjuk kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya kita doa semua supaya hati kita dan hati yang hidup tengok benda-benda boleh bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-25, faqala inna tattakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dan dia Ibrahim AS berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Maknanya dia Allah pakai semua berhala tu bukan kerana kebenaran, tapi kerana suka-suka nak seronok-seronok. Majlis tu boleh jumpa, boleh seronok-seronok gitu ya lah. Boleh seronok, boleh jumpa, boleh gabung. Itu sebenarnya dia semua berhala. Situ sebenarnya antara puncak apa dia ni panggil apa sebab kan. Boleh jumpa sekali, boleh mesra, boleh gabung semua. Waktu saja Nabi Ibrahim kata, kamu semua berhala sebenarnya adalah sebagai apa dia ni untuk mencipta perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia. Majlis-majlis itu boleh jumpa, boleh sukaria dan sebagainya. Kita orang Islam kita tahu semua, walaupun majlis itu majlis boleh bina sukaria, kalau benar majlis itu boleh itu maksiat. Majlis majlis tidak mendapat redha Allah Ta'ala, kita tak boleh. Apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS kaum dia semua bakar semua berhala, dia sukaria semua. Walaupun kita nampak sedih zahir dia boleh mengapakkan hubungan ke apa sebenarnya Islam bukan maksud itu. Kita nak mawaddah ni, mawaddah dia panggil mawaddah ilahiyah. Dia mawaddah dia ada dua, mawaddah nafsiyah, yang kedua kita panggil mawaddah ilahiyah. Mawaddah nafsiyah maknanya kasih sayang yang berasal daripada nafsu suka begitu. Macam kisah tadi lah, walaupun semua berhala ke apa semua kan, benda tu pun suka jumpa sekali orang mau suka ke apa semua kan. Nampak mawaddah, nampak masuk macam ada satu perasaan kasih sayang. Waktu kita panggil mawaddah nafsiyah. Yang satu lagi dia panggil mawaddah ilahiyah. Kasih sayang kita berasas kepada, kita bina berasas kepada kehendak ataupun untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah maknanya Nabi Ibrahim sebut jelas dia sebenarnya kepada semua berhala ni, kamu semua berhala bukan kepada nak mesra antara satu sama lain gitu je lah. Bukan kerana kebenaran ke apa tidak. Boleh pergi semua berhala, boleh majlis ke apa suka usaha di projek ke apa semua gini begitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim kata summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dhum li ba'dhin. Kemudian pada hari akhirat masing-masing mengingkari salah satu sama lain, berdebat pula. Sebab apa mawaddah yang dia bina dalam kehidupan dunia ini bukan mawaddah ilahiyah. Mawaddah hanya dalam bentuk nafsu saja. Sebab tu balik akhirat masing-masing hidup pada dia kata mungnya gitu ya. Mengajak aku semua berhala, kalau apa pun semua gitu kan depan. Kemudian wayalah ba'dukum ba'dan. Kemudian ada masalah anak antara satu sama lain. Dia kata aku senakan kimung. Kalau tu kata buga, dia jadi gitu. Sebab itulah tentu semua kita dalam kehidupan dunia ni kita kena ada ilmu, kita kena ada sikap yang betul supaya tak berlaku benda lagi. Dunia nampak mesra di atas kebatilan tak berapa lama. Sebab mesra atas kebatilan di akhirat dia tidak akan mesra, dia akan pisah. Bukan sekadar pisah antara satu sama lain, tapi dia anak pula. Duk mencela antara satu sama lain. Itu mana kita baca dalam ayat lain kan, sebab akhirat kata waktu kata mung sebab mung lah, dia kata sebab mung lah. Waktu kata apa mung tak mikirnya ada mikir barang-barang. Itulah tu semua satu suasana yang Allah Ta'ala sebut di hari akhirat. Yang penting pula sampai akhirat ni memang wa ma'wakumun nar. Tak ada lah peluang untuk kembali semula ke apa semua.
tempat kediaman mereka adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh kita sebut neraka ada memang tempat susah, tempat payah kan. Wa ma lakum min nas, pada masa tak ada dah orang yang tolong kamu daripada selamat di kamu daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu semua cerita satu sana, maknanya mawaddah yang dibina dalam dunia dan mawaddah di atas kebatilan, dia tidak manfaat dalam kehidupan akhirat. Ya, akhir sekali akan balas satu sama lain di akhirat. Balas-balas pun tak ada mana lah. Balas neraka. Dan bila masuk neraka memang tak ada ruang untuk dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia boleh jadi dia rasa dia boleh minta tolong dengan bos dia, minta tolong ketua dia, minta tolong orang kedai apa semua. Tapi bila masuk neraka Tuhan ni tak ada lah. Wa ma'alakum, sekali-kali kamu tidak dapat pertolongan, tidak ada orang yang dapat bantu dan beri pertolongan kepada kamu. Sebab tu dah tentu semua tu ada akhirat ni nafsi-nafsi lah. Kan, tak boleh harapmu, tak boleh harap aku dah. Kan, masing-masing bergantung kepada apa dia nilai amalan yang dia buat dalam kehidupan dunia. Kalau dia orang bagus dia akan selamat, tapi kalau dia orang yang tak bagus, itulah puncak dia. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Kamu tidak akan dapat apa dia ni pertolongan. Tak ada orang yang boleh bantu kamu daripada selamat di kamu dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu semua satu contoh apa dia ni ujian yang berlaku pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dakwah manusia. Bagaimana kesudahan orang yang mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ataupun ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa Nabi Ibrahim berdakwah terus memperoleh kaum dia, memang tak ada orang terima. Tak ada orang yang boleh terima walaupun hujah yang begitu hebat. Walaupun dalil yang begitu jelas yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi tak amal begini. Yang beriman seorang iaitu fa'aman lahu Lutun. Yang beriman kepada dia adalah Nabi Lut alaihissalam. Penat lelah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim susah payah berdakwah, tak amal boleh terima. Tak amal boleh terima itu bukan maknanya tak betul ajaran Nabi Ibrahim. Dia nak melek kan. Dan Nabi Ibrahim dia berjaya, dia ingat tak berjaya. Sebab dia ada akhirat tu apabila Allah Ta'ala tak pengikut masing-masing, mengikut Nabi masing-masing. Ada di kalangan Nabi pengikut dah lama. Ada di kalangan Nabi ada 2 orang, ada seorang. Ada di kalangan Nabi tak ada orang pengikut. Dia berjaya ke dia? Kalau mengikut raja ini dia berjaya. Memang berjaya lah. Sebab ada semua kata Nabi Ibrahim tak berjaya lah, Nabi Nuh tak berjaya sebab tak lama pengikut dia. Sebenarnya itu semua jaya di lokal. Pertama sekali dikatakan berjaya kita melaksanakan perintah. Kemudian kejayaan di sebalik kita melaksanakan perintah pun satu kejayaan. Maknanya kalau orang itu buat, kata kalau orang itu berdakwah satu orang itu begini, 2 benda dia dapat, 2 kejayaan. Pertama sekali dia berjaya, dia melaksanakan perintah. Yang kedua satu kejayaan dia. Kalau satu orang tu dia dakwah, dia dakwah tiba-tiba tak boleh orang kata dia. Dia berjaya situ sebab dia melaksanakan tanggungjawab. Nah, sebab itulah pun dakwah lagu-lagu mana pun, walaupun orang tak ramai ikut dia ke, dia tetap berjaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan diberi habuan. Nah, kena ingat itu sudahlah. Hamba dengan hamba dakwah tak ada orang kan. Tak apalah, kalau boleh orang tu kerja Tuhan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tuhan yang bagi hidayah. Kerja kita hanya sekadar bimbing. Kita berbimbing, kita jaya dah tu. Kita letakkan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh dikira sebagai orang berjaya. Apa dia ni, Nabi Ibrahim sebagai orang berjaya walaupun pengikut dia tak lama. Kalau Tuhan nilai hidayah dengan pengikut amalnya kita tak ada seorang abuk kita. Kalau mana ada. Tapi Tuhan nilai hidayah kita, dia melakukan kerja-kerja kita. Boleh bermerah. Tapi dengar tak jaya dia tu seorang 20 tahun dakwah. Tapi dia kena dakwah lah. Tapi tak boleh juga. Sebab tak boleh kita tu semua kerja kita. Sebab yang menghalang manusia daripada mendekati kebenaran itu banyak. Nafsu pun sama dia. Kalau dia punya banyak, punya kejahatan dia banyak. Nafsu dia, syaitan pun sama dengan dia. Kemudian kepala suasana kadang-kadang bantu dia. Hak jadi malaikat ni gitu ya. Kalau mana ada, tak ada punya mana. Betul kadang-kadang kita rasa macam mana orang kuat ni mau ke apa. Sebab syaitan semua duduk anduk dia. Nafsu pun semua duduk jek dia dan sebagainya.
Waktu kadang-kadang manusia ni lama untuk menerima kebenaran. Macam para Nabi alaihi wasallam, nak kata tak jelas dia buat dakwah tak kena, jelas. Tapi kita tengok kitab tadi tapi nafsu nak apa tak malik. Kalau ikut Nabi Muhammad kena terpaksa kena 3. Tak usah dah. Nafsu nak pada riba. Kalau ikut Nabi Muhammad tak ikut riba, waktu tak usah jadi gitu. Waktu nak ceritanya halangan untuk dapat kebenaran ni terlalu banyak sekali lah. Kalau kita nak banding dengan support untuk buat kebajikan ni memang tak banyak. Iman dan ke apa dia ni sokongan daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'amana lahu wurudun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim salam diimani oleh Nabi Lut. Tak ada orang muanya kan. Orang besar tak usah belaka, orang itu tak usah belaka. Akhir sekali apa dia Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam beriman kepada dia. Maka Lut membenarkan Nabi Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sesungguhnya dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey, tuan-tuan semua, akhir sekali anak saudara dia, Lut yang anak saudara dia, Nabi Lut yang anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua orang tu ialah. Akhir sekali Nabi Ibrahim pun sebut doa apa sebut? Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Nabi Ibrahim berkata, aku akan berhijrah kepada Allah Ta'ala. Tinggal kawasan itu lah, kawasan Iraq yang tempat permulaan dia berdakwah. Tapi tak ke mana orang tak boleh terima kebenaran. Akhir sekali dia kena hijrah tempat lain, tempat yang Allah Ta'ala redha. Sebab tu dalam hidup kita tuan-tuan, kalau tempat tu tidak boleh membina kita, tempat tu tidak boleh menyuburkan keimanan kita dan sebagainya. Kalau boleh kita cuba cari tempat yang boleh membina kita. Dah, kalau tempat tu ni buat kita semayang baik, kalau tak jadi kena tinggal tempat tu, jangan tak boleh. Nabi Ibrahim boleh dapat awal kata Iraq, apabila benar tu tidak beri faedah pada dia. Tidak beri pulangan kepada dia. Akhir sekali dia pun berhijrah mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah Nabi Ibrahim bukan nak selamat diri, tak dia ingat malat. Baqala inni muhajirun ila rabbi. Aku hijrah adalah semata-mata untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ada semua hijrah kerana selamat diri kan. Tapi dia tak ada satu kalimah hijrah untuk mencari tempat yang dia boleh sembah Allah Ta'ala, tempat yang boleh Allah Ta'ala redha pada dia dan sebagainya. Akhir sekali kita tahu semua dia hijrah daripada Iraq pergi ke Syam, ke Palestin, kawasan hijrah ke sana. Innahu huwal azizul ghafur. Tuhan yang dia cari redha tadi adalah Tuhan yang maha perkasa. Dan apa saja yang Tuhan buat itu ada hikmah dia. Al-Aziz mana perkasa, Al-Hakim itu hikmah. Apa yang Tuhan buat itu semua ada hikmah berlaku. Boleh? Maknanya Allah Ta'ala maha bijaksana lah. Segala-gala yang Tuhan buat, Tuhan suruh ke apa semua itu ada kebaikan, ada hikmah, ada kebijaksanaan ataupun ada benda-benda di sebalik itu. Kemudian kata semua ayat ini wahabna lahu ishaq. Lepas daripada dia berhijrah tu, lepas daripada dia hijrah ke apa semua, Allah Ta'ala bagi habuan ke dia. Wahabna lahu ishaq wa ya'qub wa ja'alna fi dhurriyyatin nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam, Ishaq dan Yaqub, dan kami jadikan di kalangan keturunannya orang yang berpangkat Nabi dan menerima kitab-kitab, serta kami berikan balasan yang baik di dunia dan sesungguhnya pada hari akhirat dia termasuk di kalangan orang yang soleh. Tentu semua lepas daripada hijrah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala kita bagi habuan. Kita ni nak dalam hidup kita, ayat ni ajar kita buat. Kalau kita buat benda-benda yang Tuhan suruh ni, ada kebaikan Tuhan bagi kita. Dan kisah dia hijrah kerana Allah. Hijrah ni penting. Antara penting kalau hijrah kerana Tuhan ni, ini habuan yang Tuhan bagi kita. Walaupun kisah ni dia mengatakan Nabi Ibrahim AS, tapi benda ni adalah mencakupi semua kehidupan kita. Kalau kita buat hijrah kerana Allah Ta'ala, antara hijrah, insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi pulangan kita. Kemudian Tuhan bagi pulang Nabi Ibrahim dan kita tak ada kisah ni kan. Ingatlah maknanya kalau kita buat kerja-kerja Tuhan ni, hijrah ke apa semua, keluarga apa semua ni, dia ada pulangan yang Allah Ta'ala bagi kita. Kalau Nabi Ibrahim AS sebenarnya Nabi Ibrahim tak ada anak kan. Ini Nabi Ibrahim ni mau dia
nak boleh anak, semua orang nak belakang anak, dia tak boleh pergi ke awal dulu lah. Dan lepas daripada dia buat proses berlaku hijrah ke Rasulullah Ta'ala, tengok Tuhan bagi dia wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Pertama sekali Tuhan bagi dia, Tuhan bagi anak dia. Lepas Nabi Ibrahim AS bagi dia, Allah Ta'ala bagi anak dan Nabi Ismail. Lepas tu pula Allah Ta'ala bagi Ishaq pula dia. Mula sekali Nabi Ismail, tuan kita baca dulu. Kemudian yang kedua pula Nabi Ishaq. Ishaq ni lepas pada tua dah. Lepas dia tua ke apa semua, Allah Ta'ala kurnia kepada dia cucu anak dia Ishaq. Yaqub tu cucu dia. Ini antara habuan yang pertama sebagai anugerah daripada Allah Ta'ala kerana hijrah dia lillah dan kerana dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Tuhan bagi habuan dia. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Yang pertama sekali Tuhan kurnia kepada dia adalah apa dia ni, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Walaupun masa tu dia orang tua dah. Adalah cerita-cerita yang mengatakan umur dia masa tu umur ada kata 120, isteri dia umur 1 tahun. Kita pun tu cerita-cerita lah, tapi tak ada fakta yang jelas. Cerita yang masa tu masa dia tua dah. Allah Ta'ala bagi dia tua orang biasa, dia tak ada anak dah ke mana kan. Tapi nak cerita Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan tak terikat dengan asbab. Kita ingat balik kan, kalau kita ni kan ada 2 campur 2 jadi 4 ke mana kan. Kalau nak oleh anak kena bin dulu. Kalau kita anak, ya Allah kurniakanlah anak pada saya, bin yang tak boleh kan. Dia ada sebab-sebab, tapi Tuhan tak terikat dengan sebab. Tuhan ni boleh buat kun fayakun, boleh jadi berlaku. Nabi Adam AS tak ada bin, tak ada apa ni, tak ada ayah, tak ada mak, boleh jadi orang. Ikut kalau ke mana. Nabi ke Nabi Isa AS tak ada ayah, boleh jadi orang. Sebab kun fayakun Tuhan boleh buat. Hari gitu juga, walaupun orang tua dah, di segi adat agama yang tak boleh dah kan. Tapi Tuhan Maha Kuasa sebab kuasa Tuhan ni tak terikat dengan sebab. Tuhan ni apa dia kuasa dia, ada kuasa mutlak, dia boleh buat benda yang manusia tak boleh buat, tapi Tuhan boleh buat segala-galanya. Cuma kisah ni lah, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Tuhan bagi anak ke dia iaitu Ishaq, boleh cucu dia nama yang Yaqub. Yang kedua pula kita semua, wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Yang kedua Tuhan jadi daripada zuriat Nabi Ibrahim ini adalah di kalangan Nabi, di kalangan para Rasul yang diterima kitab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kalau tuan perhati, lepas daripada Nabi Ibrahim ni, Nabi-Nabi semua tu daripada keturunan dia berlaku. Nabi Musa, Nabi Gabus, semua itu habis kitab Taurat, kitab Taurat, Injil, kitab Zabur. Hatta Nabi Muhammad pun silsilah dia adalah silsilah daripada Nabi Ibrahim AS. Ini kita panggil silsilah yang barakah. Sejak daripada Nabi Ibrahim memang berapa keturunan tu, sampai Nabi Muhammad, semua kalau kita cek lain-lain itu adalah daripada Nabi Ibrahim AS. Kita belajar dari kisah Nabi Muhammad, tengok di sini keturunan dia. Kalau ingin dizanji kan, dia ngapa zanji itu so sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Nabi Ibrahim AS. Mana yang terus semua rumpunan macam ni, rumpunan yang mulia lah. Start daripada kita kata, tiba-tiba cari neraka bawah tu. Maknanya mulianya apa dia ni, keturunan ataupun asal ni. Inilah antara kehebatan yang Allah Ta'ala kurnia kepada Nabi Ibrahim AS, iaitu waja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Nabi Ibrahim ni zuriat dia jadi nabi, zuriat dia ada yang nabi yang terima kitab-kitab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kita nak sangat kalau boleh. Ada orang kita minta apa dia, Allah apa dia, ada apa, Allah ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Kita nak itulah, ada habis semaya berlaku pun kita nak mana kita. Apa tak lagi benda lain. Kita nak sangat. Mana yang tu semua, kalau zuriat yang soleh ni memang sabar semua kepada kita lah. Macam orang jual dari selling dia panggil, mula-mula start tu boleh pada dia semua dia semua. Kita walaupun kita tak ada mati lama, oleh kerana zuriat yang kita tinggal zuriat soleh, segala habuan dalam syurga Tuhan itu memang akan sampai sama kita. Betullah saya pernah sebut dalam satu riwayat sebelum ni, ada satu orang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua jaga darjat dia. Apabila ditanya, ya Allah kata apa aku dengan darjat diterima ni, sedangkan aku lagi hidup di dunia taklah mana sangat. Kata dia, istighfar limnik, kerana istighfar yang dilakukan oleh anak cucu kamu.
Ya, itulah betul semua ni habuan. Kalaulah kita boleh bina betul-betul zuriat kita tiada orang, ini adalah jariah yang paling besar sekali yang Allah SWT akan bagi. Yang ketiga, budak Nabi Ibrahim dapat anugerah daripada Tuhan kan. Wa atainahu ajrahu fid dunya. Yang tiga budak Tuhan bagi ialah Allah Ta'ala kurnia kepadanya pahala dalam kehidupan dunia. Tak boleh pahala dalam kehidupan dunia ni kan. Tuhan bagi ringkas itu. Kalau ikut syarah dia di kalangan ulama tafsir mengatakan zuriat yang begitu lama kan. Kemudian isteri yang salihah, dia dapat isteri yang salihah. Kemudian pujian yang begitu hebat kepada Nabi Ibrahim AS. Dan dikatakan semua agama ni puji Nabi Ibrahim. Cuma tu kita tengok orang Israel pun dia puji Nabi Ibrahim. Kau tahu mana? Ataupun orang Kristian begitu juga dia puji Nabi Ibrahim sebagainya. Tak ada orang yang kritik Nabi Ibrahim AS. Bukan agama lain selain daripada Islam pun dia puji kehebatan Nabi Ibrahim AS. Ini semua termasuk dalam wa atainahu ajrahu fid dunya. Allah Ta'ala kurnia kepada Nabi Ibrahim pahala dalam kehidupan dunia. Nampak dah kebaikan-kebaikan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tentu semua kesan. Dan Allah buat kerja Islam ni kan, Allah Ta'ala bagi dengan benda-benda gitu. Tapi Tuhan tak bagi dengan benda-benda kebedaan, dengan lebih pada benda yang bermanfaat kepada ummah dan kepada dia dalam kehidupan akhirat. Kepada dia dalam kehidupan akhirat. Kemudian akhir sekali ialah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Antara kurniaan yang keempat ialah yang keempat ialah pada hari akhirat dia termasuk di kalangan orang yang soleh. Orang yang kita nak akhirat ni, kalau Tuhan saksi kita jadi orang soleh dah cukup dah tuan semua terdapat habuan yang begitu baik dari akhirat. Orang ni kita nak jual dalam ni, duk ngaji, duk ibadat, duk gabung, kita nak nisa supaya Allah Ta'ala ni masuk kita dalam golongan soleh. Kalau sahabat situ kita tak ada gabung dah. Waktu dalam perjuangan hidup kita duk mujahadah, kita duk gabung semua, kita nak Tuhan gelar kita sebagai orang soleh. Di mana Allah Ta'ala gelar kepada Nabi Ibrahim AS. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dia di akhirat dia termasuk dalam orang soleh, masuk dalam Muhammad ni para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Itulah tentu semua dia ni hasil daripada hijrah lillah tadi. Empat perkara yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Ibrahim AS. Pertama sekali zuriat yang hebat, bagi zuriat. Yang kedua pula ialah di kalangan zuriat tu orang para Nabi. Kemudian yang ketiga pula pahala yang begitu banyak dalam kehidupan dunia, habuan yang Tuhan bagi. Kemudian akhirat pula ialah dia termasuk dalam kategori orang yang soleh. Kemudian kita masuk ayat yang ke-28 pula. Kita masuk cerita baru pula tentang anak saudara dia, iaitu Nabi Lut AS. Tentu sebenarnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut diselamat ni, saya sebut tadi lah. Tapi dia dipilih oleh Allah Ta'ala jadi Rasul satu zaman. Orang di tempat lain, orang di tempat lain. Cuma inilah kelebihan Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad ni lain sikit. Dia Nabi Muhammad ni pada dia seorang kan. Maknanya kerasulan dia maknanya melintasi sepadan dan melintasi zaman. Sebab tu Nabi kata, dalam hadis Nabi kata, Nabi kata mu'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 perkara tak diberi kepada nabi-nabi lain. Antaranya Nabi katakan pada mu'istu wakana Nabi sallallahu wakana Nabiyyu wakana Nabiyyu ba'athu ila qaumi khassatan wa ba'istu ila nasi kaffatan. Kama qala Nabi kata di antara istimewa yang terbakar 5 perkara, di antaranya Nabi kata Nabi dulu diutus pada kaum masing-masing. Sebab tu kadang-kadang satu zaman itu sini ada Nabi, sini ada Nabi kan. Tapi Nabi kata wa ba'istu ila nasi kaffatan. Aku dibangkit oleh Allah Ta'ala kepada semua manusia. Sebab tu Allah ni tak perlu pada Nabi dah. Kalau yang ngaku Nabi ke apa tu bohong lah tak kira mana-mana sekarang ni, cukup Nabi seorang ya. Jangan mau ngaku Nabi di India saja dengan 100 orang lebih ngaku Nabi. Di Malaysia di Indonesia pun, di Singapura Tina pun ada yang ngaku Nabi kan. Memang tak pakai belakang tu. Tak ada Nabi lepas daripada Rasulullah SAW. La Nabi ya ba'di. Nabi kata tak ada Nabi lepas daripada aku. Padahal Nabi soleh tapi masa dulu satu zaman kadang-kadang dia ada 23 orang Nabi. Di mana berlaku daripada masa Nabi Ibrahim lah, dia pun seorang Rasul. Kemudian Nabi Lut pun masa dia juga di kawasan-kawasan lain.
Walutan iz qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kata dia, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun daripada umat-umat sebelum kamu. Okay, sekarang kita tengok pada ujian yang berikutlah kepada Nabi Lut AS. Nabi Lut ni tuan semua diuji berdepan dengan kaum dia. Satu, tak beriman pada Tuhan. Nabi lain pun kita tak beriman kepada ada serangan tersendiri pula. Kalau Nabi Syuaib dah sampai tak beriman dengan Tuhan, yang kedua pula dia jenis kalau nego orang jenis kuat tinggal. Waktu perangai yang panggil lumrah pada masa tu. Pada masa Nabi Lut pula tak beriman dasar. Kemudian satu perangai pelik pula. Perangai ada main jatah sama jatah ni. Mana satu perangai lah. Ni perangai yang susah juga ni. Sebab tu lah benda ni tu. Walaupun benda asal, benda yang pelik, Lut ke apa semua apa ni, yang panggil gay ke apa ni kan. Tapi benda biasa nanti jadi biasa gitu lah. Sebab tu Islam mari. Kalau benda-benda pelik Islam susah lah. Supaya jangan jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan apa yang sesat ke mana? Sebab tu kita minta dakwah ke apa kan, kita minta supaya dakwah ke apa. Sebab kita tak sedih pada ni benda maksiat ni berkembang, benda maksiat menjadi benda sebati. Bila benda sebati memang susah kita nak sekat dia. Kan? Sebab tu dari Islam kepentingan dakwah, kita kena ajak tengok muka, kita kena tegur. Sebab benda-benda muka tu berlaku kerana senyap berlaku, lepas tak senyap berlaku. Sebab tarekat pelik-pelik begitu juga, kita lepas senyap-senyap berlaku dan sebenarnya kembali jadi gitu. Dan bila ada kembali ke apa semua, susah kita nak mengatasi. Macam kisah ni juga Nabi Lut AS. Antara benda yang pelik ialah innakum Nabi Lut kata innakum lata'tuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mungkin kata dia buat benda-benda pelik, tak pernah buat secara, tak pernah lakukan secara sebelum ni. Ini antara ujian besar yang Nabi Lut terpaksa berdepan ialah masalah taksir dengan hasal penciptaan Tuhan, fitrah Tuhan jadi terima jantan. Dia taksir, dia nak main sama-sama dia. Alhamdulillah. Ini tuan semua amalan ini dah menjadi satu benda yang bermahala dari Allah ni. Kalau kita katakan lepas ni, kalau Nabi Lut AS, kaum Nabi Lut dihukum oleh Allah Ta'ala dengan perangai-perangai dini, maka tak mustahil kalau masyarakat yang bela orang macam ni, dia juga akan dikenakan dengan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tu azab dia jadi berbeza. Tapi maknanya kalau benda ni berlaku, kita telah mengundang benda-benda gini. Sebab dia panggil sunnatullah, keadaan saya kalau berlaku gini, akan berlaku gini. Ini keadaan saya boleh keluar dah. Kalau orang langgar, dia bertanggung jawab lah. Begitu macam tu. Nabi Ibrahim kata, "Qala qaumi," Nabi Lut kata kepada kaum dia, "Innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Nabi Ibrahim kata, "Wahai kaum aku, mu ni buat benda-benda pelik." Fahishah maknanya laki sama laki sendiri. Okey. Ma sabaqakum, dan benda ni tak berlaku sebelum ni. Orang tak pernah buat kerja macam ni. Okey. Dalam Quran ni tu semua bila dia bagi isyarat benda-benda tak molek, dia tak panjang. Dia sebutkan fahishah tu boleh faham dah. Dan kalau kita tengok dalam filem-filem ke atau buku-buku dura gini kan. Sebab Islam kalau benda-benda tak molek gitu dia tak sangat tunjuk dalam masyarakat. Kita kadang-kadang seorang ke apa, kadang-kadang dia benda biasa. Bunuh habis apa dia ni, pemikiran budak, pemikiran masyarakat kan. Al-Quran yang boleh sebutkan fahishah ni, dia tak panjang dah, tapi kita boleh faham dah. Dia tak panjang lebar. Kalau dalam filem macam saya buat lah, kalau dia adegan dan sebagainya kan. Islam Quran yang boleh sebut muka, dia cuba sempit dia benda-benda gitu. Dia cuba sempit supaya tak jadi benda yang jadi tutur kata atau jadi benda yang jadi satu benda yang benda biasa di masyarakat. Kita bilang ni dah seobat debat dulu. Betul. Sabar dan sebagainya. Okay. Tak sekali benar-benar kita naik terus semua, dia boleh merosakkan pemikiran, dia boleh merosakkan apa dia ni sebagainya. Ini kita antara kaedah yang Tuhan ajar kita. Okay. Kalau sebut maksiat sebut sikit sudah, dia jangan sebut. Hanya sekadar nak dapat maklumat ya. Bukan untuk nak
untuk nak memuaskan nafsu tidak kan. Kemudian kerja ada orang. Sini dah sebut 3 orang di antara amalan tu. 3 jenis amalan lah. Amalan kaum Nabi Lut ni, iaitu ayat yang ke-29. Innakum la ta'tuna ar-rijal wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna nadikumul munkar. Nadimul munkar fama kana jawab qaumi illa an qalu tina bi'adabillahi in kunta minas sadiqin. Okey. Ayat yang ke-29 tu, apakah pantas kamu dia ni mendatangkan lelaki. Pertama sekali adalah antara perangai kaum Nabi Lut adalah innakum la ta'tun ini wakil dia sama-sama lelaki lah. Yang sedih ada negara kita menghadap satu kadang-kadang. Ya alhamdulillah, walaupun sembunyi dah bersatu lagi lah apa semua ni satu benda yang teruk lah. Oleh kerana kita pakai sejak belaka dia pun kau sedap. Dia kau sedap, dia kau rasa suka, dia rasa sebab ada orang lain dia. Cuma tengok dalam, minta maaf saya sebut, tengok dalam website ke semua, jadi biasa lah. Apa dia ni, channel je, tempat-tempat dia kan. Yang masalah ni kalau orang Melayu, kalau putih ke tak apa, tak ada agama. Tapi dah jadi benda tu jadi amal lepok kita dalam Alhamdulillah. Innakum la ta'tuna rijal. Itu yang pertama. Yang kedua ialah wa taqta'una sabil, menyamun. Taqta'una sabil ni ada beberapa makna lah. Pertama sekali, yang kedua, pertama adalah nama menyamun tengah jalan. Ataupun satu lagi, dia sekak orang. Kalau hang sekak orang atas katakanlah kan, duk kerja. Boleh tak? Maknanya menyamun lah. Yang kedua tengah jalan pula dia sekak. Kalau orang atas dia ni dia sekak, dia pergi ada buat kerja benda tak boleh. Allah satu padalah dia tu mazak jalan dah lah. Kan? Sampai begitu sekali tu semua. Allah alhamdulillah. Kan? Dia benar tak mustahil lah dalam masyarakat ni. Betul lah kita pakai alat tegur, pakai kecek, benda-benda gini jangan senyap. Kan? Kita jadi tok lebal, kena kecek, bagi muka kita kena sebut lagu mana pun. Kan? Jangan senyap. Kan? Kalau tersenyap tanpa sekali kita bertanggungjawab daripada Tuhan. Yang kedua akan bagi ruang kepada membuat maksiat dia rasa suka, makna rela gitu dia. Kalau mana ada jadi gitu, itu jadi bahaya tu. Okay. Yang ketiga pula adalah wa ta'tu fi nadikumul munkar. Yang tiga dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuannya. Dia ada kelak buat maksiat itu lagi. Kelak buat kerja baru-baru begini. Alhamdulillah. Inilah tahu semua ceritanya satu kemungkaran yang punya kod dahsyat menjadi satu benda kebiasaan dalam masyarakat kaum Nabi Lut alaihissalam. Ini bagaimana dengan kemudahan kita tahu semua ni. Betullah hebatnya para anbiya ni, dia boleh berdepan bahawa ini. Dia boleh lalu, dia boleh lawan lah. Bila lawan maknanya lawan hujah lah. Jadi kalau masyarakat pun maksiat tiba-tiba kita sorang diri nak disebut dia bukan satu benda yang mudah, bahaya benda ni. Tak. Orang pakat marah, orang pakat celah. Bukan sekadar tu boleh jadi orang pakat nak bunuh kita. Kononnya kita ni buat benda-benda baru. Bagi dia benda baru lah sebab benda muka dah jadi marah jadi lelah dah. Famakana jawab qawmihi illa an qalu tina bi'adabillahi in kunta minas sadiqin. Maka jawapan kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah Ta'ala jika engkau termasuk orang yang benar. Nabi Lut dakwah Nabi kata boleh satu masa kalau kamu tak berhenti baru-baru Tuhan ke bawa azab ke apa semua kan. Itulah kita sekarang kita sampai puncak tu kena sebut gitulah. Kalau dia benar haram, benar tak boleh, dah boleh jadi lepas ni kalau kita tak berhenti akan lahir dengan azab ke apa semua. Gak boleh hari kan? Hari. Dia kata gitu. Gula ni badal kayak gitu kan? Dan tak boleh buat ni. Tak apa lagi nak tujuan kata. Begitulah makna perangan ni kata-kata dia, kata-kata yang semasa. Lalu banyak baru-baru ni. Awak mari nak tengok dia kata. Kalau mu benar-benar kata betul kamu nak mari. Tunjuk pada kami azab. Sampai begitu dah terus minta azab. Ada satu orang saya pernah sebut sebelum ni kepada Tuhan apabila
ayah mak dia mati, mak akak dia mati. Dia tak ada anak, ada anak soleh, anak nak pergi kan. Betul ada dua kayu mati, ayah mati kau semua dia nak duit, dia nak letak. Kata tak boleh anak pergi, tak boleh ni kan anak pergi kan. Dia nak juga kan. Siapa kita sebut pak dengan aku lah, dia kata aku dengan aku dia kata. Siapa kita berbuat tapi hidup dia memang hancur lepas dia hancur apa-apa semua jadi terhancur dari mana okay. Ada siapa gitulah berikat mananya dia kata bawa yang tak kau rutina bi azabillah in kunta minasalikin bawa azab kalau kamu yang benar okay. Kita pun buat azab dengan kita hanya sekadar sebut azab-azab ni tu kalau mana dia tapi gitulah siapa berikat dia beri sabar mau buat lagi tak apa mau bersedia kami bersedia untuk terima azab tapi kami tak setinggal apa-apa kami buat okay. Kemudian tentu semua Nabi Lut ni jelas sekali bukan apa gaya tak pakai samer ni dah tak lagi dah ni tak boleh jaga budak kenapa iman tak lagi dah kan biarlah mana pun memang tak ada maknanya musuh positif tak ada akhir sekali Nabi Nuh Nabi Lut dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia kena ingat dalam buku Ar-Razi rahimahullah. Ar-Razi kata Nabi dia tak akan doa celaka kepada satu-satu kaum kecuali memang teruk sangat tak lagi dah. Kan? Macam berlaku pada Nabi Nabi Nuh alaihissalam. Kan? Nabi Nuh dia tengok memang tak lagi. Tu yang aku sebut dah. Pada mana tak lagi dah ni. Takkan email ke mana pun. Lepas tu dia minta azab dengan Tuhan. Ya. Hari ni bukan juga pada dia tengok memang tak lagi dah. Sedia ada kata dia boleh jadi ilham daripada Allah Ta'ala. Maknanya pada mana takkan email ke mana pun. Maka akhir sekali dia berdoa kepada Tuhan. Qala rabbi usurni alal qaumil fasikin. Nabi Lut doa macam Nabi kata ya Tuhanku turun aku dan menimpakan azab ke atas golongan yang berbuat kerosakan. Sabar gitulah tu semua. Sabar sekali minta azab dia tak sih sangat nampak tolong sangat nampak degi sangat nampak tafsir sangat ke Tuhan maka tunduklah azab dia seksalah dia. Ni Nabi Lut alaihissalam doa kepada Allah Ta'ala dan menjadi tu semua sekali dengan ayat yang lain. Jadi apa dia ni terbinasa dia lah. Tuhan tenggelam ke dia berbalik bumi atas dua ya. Dikatakan peristiwa Nabi Lut ni azab dia berlaku di Jordan tu dia panggil laut mati. Dikatakanlah kebanyakan orang tafsir sebut situlah. Allah yang sebenarnya memang Allah tapi kebanyakan kita bincangkan kalau tengok kita tafsir dia akan sebut laut mati. Terus semua kalau tuan-tuan kisah saya mengalami kesalahan dari Jordan. Kita kisah kadang-kadang kita rasa lain macam kita kisah buat suatu sesuatu dua kita rasa tak. Tapi kalau baru lagi ramai ke sebab dia kata-kata ke dia laut dia masing sangat. Situ tak pandai benih betapa dia tak kata baca soal bahasa lah begitu. Kita dia hanya sekadar ambil pengajaran lah. Sebab tempat itu habis nasr kita tak boleh kisah Nabi lagi kecuali untuk ambil pengajaran kisah betul gitu. Misal macam lagi dia Jordan kan dia melawat ke yang hidup lama situ memang kalau kita masuk kawasan dia saya pengalaman puasa kita tahu kisah-kisah begini kan tu puasa bimba takut dia kadang-kadang masuk sunyi kadang-kadang laut dia tak ada ikir sebab masing doa kan tak ada. Cuma dia mau juga gelap. Sebenarnya ni jadi tempat manusia pula. Tempat manusia autor-autor yang Allah Alhamdulillah jadi macam gitu. Okay. Pada orang ini tak ambil pengajaran namanya. Kisah-kisah ini dia dah sedap gitu ya lah. Tapi lain gitulah jadi tempat manusia kadang-kadang. Itulah tentu semua. Kalau siapa-siapa ada masa boleh gila. Tapi yang gila malam begitu lah. Biasa umrah dari Jordan ya. Dia akan melawan. Jordan ini kitab aja ya. Dia boleh melawan habis. Dia sepik negaranya tempat Nabi, tempat makam Nabi gampang situ kan, tempat sahabat-sahabat antaranya lah tempat dia katakan air apa so dia panggil laut mati dia panggil laut mati. Itulah tentu semua berakhirnya apa dia ni kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemudian saya dah sebut itulah kalau ni antara sebab-sebab yang dia binasa. Itulah kita bimbang kalau permasalahan ni berlaku seolah kita mengundang berbalik azab Allah SWT. Sebab tu jangan biarkan anak-anak kita nak jadi pondek terus kat bawah. Tak.
Kalau masyarakat nak timur benda-benda gini, kita pakat-pakat tegur lah. Kita takut kalau Tuhan azab ni bukan kena dia saja, tak, kena semua. Alhamdulillah. Okey, sangatlah kita berita ini insya-Allah. Minggu depan ada tajuk lain pula, tajuk di mana Allah Ta'ala datangkan malaikat untuk membinasa kaum Nabi Lut. Ya, tadi Nabi Lut berdoa, memang Tuhan timur doa dia. Kemudian mari kumpulan malaikat. Antara bicara minggu depan insya-Allah, mari kumpulan malaikat. Dia lalu Nabi Ibrahim dulu, kan? Sebelum dia pergi tempat kampung yang didiami oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Masa kata insya-Allah moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah taala. Sama-samalah kita pakai usaha jadi orang yang memahami Quran, orang yang menghayati Quran, dan sama-samalah kita jadi orang yang peka pada barang-barang maksiat ni. Dan supaya dia tidak bermaharaja rela, kan? Dia tidak berkembang keadaan begitu sekali, kan? Sebab kalau tidak ada dakwah, tidak ada teguran apa semua, mesti akan berlaku macam itu. Okay. Asal katalah untuk ini yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan daripada kalimah saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال اهل النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان